Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, so sekarang ni sekolah dah start macam biasa. Tapi saya harap korang boleh still bagi komitmen dekat tuition kita yang sejam setengah saja seminggu. Harap semua tak ada yang ponteng ke apa-apa kan. Ini untuk korang juga. Seberkorban tau, tak tidur malam untuk korang. Tak ada, tipu je, setidur nyenyak. Okay, so hari ni kita akan masuk topik 6 juga. Minggu lepas kita masuk graf jarak masa. Dan minggu ni kita akan masuk graf laju masa. Saya akan ajar semua ke graf laju masa? Tak, kita hanya akan masuk tentang jarak saja hari ini. Kalau sebab apa? Sebab dalam graf laju masa ni dia banyak sikit pengiraan compare kepada graf jarak masa. So hari ini saya akan ajar satu pengiraan saja, cara untuk kira jarak saja. Okey. Apa beza graf laju masa dengan jarak masa? Kalau graf jarak masa, sini jarak, sini masa, dan kat sini apa? Kecurunan dia ni apa? Kecurunan dia tu adalah laju. Tapi kalau graf laju masa, kat sini laju, dekat sini masa, and then kecurunan dia ni apa? Kecurunan dia tu adalah pecutan. So kat mana jarak dia? Kalau kat sini cari jarak, tengok sini je kan, tengok graf sini je. Tengok paksi Y ni je. Tapi kalau dekat graf laju masa, kita ada laju, kita ada masa, kecurunan ni adalah pecutan. Kat mana jarak dia? Okey, jarak dia adalah di bawah graf. Luas di bawah graf adalah jarak dia yang dia lalui. So, contohnya, berapakah jarak yang dilalui oleh Amin dalam masa 2 jam yang pertama? 2 jam pertama sini sampai sini kan? Okey, mana graf dia? Ini graf dia kan? Okey, so luas bawah graf ni, semua sekali luas dia ni, kena kira luas dia. Luas tu adalah jarak dia dalam masa 2 jam. Boleh faham? Alhamdulillah, faham semua? Masya Allah, giftednya semua. Macam mana cara nak cari luas bawah graf? Okey, untuk topik ni, jangan risau, hanya ada 3 bentuk saja yang korang perlu tahu macam mana nak cari luas dia. Okey, bentuk yang pertama, kita boleh saya tunjukkan sini dulu. Kalau tengok kat sini, ini bentuk apa? Segitiga. Okey, A, segitiga. Bentuk yang kedua, segi empat, B. Bentuk yang ketiga, ini nama apa bentuk dia? Ini nama dia trapezium. So ada 3 bentuk. Jadi 3 bentuk saja yang korang perlu tahu macam mana cara nak cari luas dia. Apa formula dia? Okey, untuk bentuk yang pertama A, nak cari luas segitiga, formula dia 1/2 kali dengan panjang darab lebar. Luas bentuk yang kedua B ni segi 4. Tak kisah segi 4 sama ataupun segi 4 tepat. Okey, formula dia panjang darab lebar lah, senang, basic. Korang dah belajar dari sekolah rendah benda ni kan. Okey, dan bentuk yang ketiga adalah trapezium. Yang trapezium ni maybe ada orang yang lupa macam mana saya nak cari dia kan. Okey, so ini formula untuk trapezium. Formula dia adalah 1/2 kali dengan A tambah B kali dengan T. T ni tinggi. A tambah B ni apa sir? Okey, A tambah B ni adalah garis selari. Okey, kalau tengok kat sini, garis mana yang selari? Ini dengan ini selari ke? Tak selari. Yang selari yang ni. Yang ni dengan yang ni selari. So yang selari ni, ini adalah AB. So kita akan tambah panjang 2 garis selari. Okey, boleh faham Tambah A tambah B. A tambah B, lepas tu kita nak dengan tinggi dia. Tinggi dia kat mana? Kita akan ambil kat sini. T, tinggi dia. So, nak cari jarak, korang hanya perlu cari luas. Nak cari luas, korang hanya perlu pakai formula ni. Sir, kalau soalan tanya, macam kalau soalan tanya bentuk bulat, bentuk heksagon, heptagon, semua tu, macam mana nak cari luas dia? Tak ada, jangan risau. Tak akan ada dia minta cari luas semua tu. Untuk bab ni lah, bab lain ada lah. So, untuk bab ni, korang hanya perlu tahu 3 formula ni saja. Dan untuk cari bentuk macam ni saja. Luas untuk bentuk macam ni saja 3, okey? Tolong salin formula ni, bentuk dengan formula ni. Kalau masuk bentuk segitiga pakai formula ni, jangan pakai formula ni, salah. Yang ni kena ingatlah 3 ni, formula 3 ni. Okey, so masuk pada contoh soalan. Okey, soalan yang pertama. Berapakah jarak yang dilalui oleh Hafiz dalam masa 2 jam yang pertama? So kat sini 2 jam pertama kan. Jadi kalau 2 jam pertama kat sini, mana graf dia? Ini graf dia kan. Macam mana nak cari jarak yang dilalui dalam masa 2 jam pertama? Kalau graf laju masa, kita tengok luas bawah graf. Ini luas dia.
Ini luas apa? Bentuk apa? Bentuk segitiga. Nak pakai formula mana? Kita pakai formula yang pertama. Okey. So, masukkan dalam formula dia 1/2 kali dengan panjang berapa? Panjang darab lebar. So, 2 dengan yang atas kali ni kan? Yang atas ni 160. So, 2 kali dengan 160. Dapatlah 160 juga kilometer. Kenapa kilometer? Sebab dia dalam laju dia ni dalam kilometer per hour. Sorry tau. Dia ada per hour kat sini sebab laju kan. Dia jarak per masa. Betul lah, jarak per masa. Okey. Jadi kat sini dia kilometer lah sebab kat sini kilometer. Okey. So untuk nak cari jarak dekat B ni dalam masa 2 jam yang seterusnya ni, antara jam yang kedua hingga jam keempat, macam mana? Sama juga formula dia. Panjang darab lebar. So jarak sini 2 hingga 4 ni berapa? 2 kat sini kan. 4 tolak 2, 2. So kat sini jarak dia 2. Kat sini atas ni panjang dia 160. So 2 kali dengan 160, dapatlah 320 kilometer. So kita tahu dalam masa 2 jam pertama ni dia bergerak sejauh 160 km, dan 2 jam yang seterusnya dia bergerak sejauh 320 km. Berapakah jarak yang dilalui oleh Hafiz dalam masa 2 jam yang terakhir? Kat mana 2 jam terakhir? 2 jam pertama, 2 jam kedua, 2 jam terakhir, 4 hingga 6, 2 jam terakhir. Okey. So 2 jam terakhir ni bentuk dia apa? Bentuk dia trapezium. Pakai yang ketiga ni. Sama juga dengan 1/2 kali dengan A tambah B. A tambah B kat mana? Dekat garis lari. Yang mana selari kat sini? Yang ni dengan yang ni. So kat sini berapa panjang dia? 160. Yang ni berapa panjang dia? 120. So 160 tambah dengan 120. Itu A tambah B. Darab dengan T, tinggi dia. Tinggi dia kat mana? Kita akan ambil kat sini. Ini kita dah tambah 2 ni kan. So tinggi dia kita ambil kat sini. Berapa jarak dia? 2. So kali dengan 2. So akan dapatlah potong bagi 2 kali 2 so boleh potong. 160 tambah dengan 120 akan dapat 280 km. Jarak dia dekat 2 jam terakhir. Okey, boleh faham? Masukkan dalam formula sahaja. Lepas tu kalau soalan tanya, berapakah jarak keseluruhan dia? Sepanjang perjalanan dia dalam masa 6 jam tu. So tambahlah semua. A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. So A berapa? A 160. B berapa? B 320. C 280. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga dengan 760 kilometer. Faham? So senang saja. So hari ini saya akan bagi latihan untuk korang cari jarak sahaja. Tak ada lagi pecutan, tak ada lagi laju, masa, semua tak ada lagi. So kita hanya akan fokuskan untuk jarak dulu. Okay, so sampai sini saja video kali ini. Good luck. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.